Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua anak-anak murid yang berpeluang menonton video ini. Okey, jadinya minggu lepas cikgu minta maaf sebab tak sempat nak buat pengajaran sebabkan ada beberapa perkara yang cikgu kena selesaikan. Jadi hari ini cikgu akan sambung lagi dengan tajuk seterusnya iaitu unit 7 iaitu tenaga. Okey, disebabkan cikgu sekarang dah berada di sekolah, jadi cikgu tak akan ajar banyak-banyak. Cikgu akan ajar sikit-sikit. Maksudnya dalam satu tajuk ni mungkin kita akan pecah kepada dua atau 3 video. Jadi kita boleh dapat cikgu boleh terangkan isi pelajaran tu dengan lebih detail lah untuk setiap isi pelajaran. Okey. So tajuk hari ni adalah tajuk yang ke-7, unit 7 tenaga. Okey. Baik, kita lihat tenaga dan sumbernya. Okey. Sekejap Alright, tenaga dan sumbernya. Okey, kita kena faham dulu apakah itu tenaga. Okey, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Maksudnya kalau tak ada tenaga, kita tak dapat melakukan apa-apa kerja pun. Contoh macam kita cakap kita kata tak larat nak buat kerja, tak larat nak lari, tak ada tenaga lah. Sebenarnya itu benda tu sebenarnya betul. Okey, tenaga ni adalah keupayaan untuk kita lakukan kerja. Kalau tak ada tenaga, memang kita tak boleh buat kerja apa-apa pun. Okey, jadi sekarang ni kita kena faham tenaga ni datang daripada mana? Apakah sumber dia? Kan? Okey, so kita tengok lagi tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Ya, betul, memang banyak sumber di sekeliling kita. Okey, mari kenali sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting sekali ialah matahari. Okey, matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Okey, maksudnya tenaga yang paling penting di dunia ini ialah matahari. Kenapa? Yang kalau kita tengok balik pada tajuk-tajuk yang lepas, contohnya tajuk tumbuhan. Okey, tenaga matahari ni ataupun tenaga suria ni adalah sangat penting sebab tumbuhan hijau gunakan matahari untuk buat fotosintesis, untuk menghasilkan makanan. Jadi daripada tumbuhan tadi, dia akan memberikan kita dua sumber lah, iaitu sumber makanan dan juga sumber oksigen. Jadi zaman sekarang ni dengan teknologi dan kemodenan yang ada, matahari ni kita dapat manfaatkan untuk jana elektrik pula secara percuma. Maksudnya kita hanya perlukan kita perlu sediakan panel suria. Okey, dan kita ambil free saja matahari. Setiap hari ada matahari. Contoh di Malaysia memang hari-hari ada matahari, kecuali hari hujan lah, kan? Maksudnya benda tu secara percuma dan dia sangat orang kata murah lah. Bukan murah, maksudnya sangat-sangat ekonomi, ataupun kita kata sangat-sangat menjimatkan. Dan dia satu sumber tenaga yang memang tak mencemarkan alam. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada air. Okey, air ialah yang macam kita tengok kat rumah kita air kan, tapi air yang kita masukkan di sini adalah air dalam skala yang besar, iaitu dalam jumlah yang sangat besar. Okey, air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Okey, air ni maksudnya dia berkaitan dengan empangan. Okey, kalau awak pernah pergi tengok, dia empangan ni ada dua jenis. Satu empangan untuk simpanan air, satu lagi ialah empangan untuk menjana tenaga elektrik. Kadang-kadang dia ada dua fungsi tu sekali. Okey, contoh macam empangan dekat langat tu kan, di antara semenyih dengan ulangat tu, okey, kita panggil empangan langat. Okey, so di situ contohlah di empangan tu dia akan ada satu turbin. Turbin ni macam kipas. Kalau awak tengok dekat buku teks muka surat 124, awak boleh nampak turbin tu. Okey, bila air tu masuk dengan laju, dia akan menggerakkan turbin tadi. Okey, so tenaga ni maksudnya dijana secara percuma melalui kita kata daripada kelajuan air yang melaluinya. Memanglah kita nak set up ataupun kita nak buat satu empangan ni memang kos dia memang berjuta ringgit, tapi maksudnya dia dapat jana tenaga tu dalam skala yang besar dan dalam tempoh yang lama. Jadi sebenarnya air juga adalah salah satu daripada sumber tenaga yang sangat menjimatkan sebenarnya. Okey, baik. Right lagi. Okey, seterusnya biogesim. Okey, biogesim ni nama dia macam susah nak faham, tapi sebenarnya very simple saja. Okey, biogesim ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, sisa-sisa daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Contoh macam kita kata
Contoh sayur-sayur yang telah layu, ataupun kita masak, mak kita masak, okey, sayur-sayur dia taklah semua kita pakai, kita akan buang dia punya bahagian-bahagian yang tak diperlukan. Okey, sama juga dengan haiwan kan. Kalau macam ayam, kita buang kulit dan sebagainya. Betul. So yang ini yang akan dijadikan biojisim. Begitu juga dengan tinja. Okey, tinja ni kalau bahasa mudah ni ialah najis lah, najis haiwan kan. Kita buat baja dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh bagaimana biojisim ini dapat dijana daripada bahan-bahan yang terbuang. Dia mesti daripada benda hidup lah, sama ada tumbuhan ataupun haiwan. So kita dapat menjimatkan dari satu segi, kita dapat kitas semula lah, lebih kurang macam kita kitas semula sumber hasil-hasil apa yang terbuang daripada haiwan dan juga tumbuhan ini. Okey, dan juga boleh menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik juga. Nampak? Maksudnya sekarang ni dengan kemodenan teknologi, kita dapat explore sumber tenaga yang baru dan lebih menjimatkan, dan juga kita kata apa ni, mesra alam, tak mencemarkan alam. Ni semua tak mencemarkan alam. Okey. Info sains tu, baca info sains tu. Geoterma. Okey, geoterma ni kalau kita tengok, dia adalah satu sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi. Okey, di bawah permukaan bumi ni, okey, memang sangat-sangat panas. Maksudnya semakin lama kita gali turun ke bawah ke bumi ni, makin lama makin panas. Okey. Jadi bila cukup kepanasan tu, dia dapat menjana tenaga elektrik. Ini pun dengan kemodenan teknologi yang ada sekarang. Okay, right. Okay, seterusnya kita pergi kepada angin. Okay, ini juga adalah sumber tenaga yang percuma. Cuma kita kena sediakan struktur macam kipas ni, kincir angin ni kan, untuk menjana tenaga elektrik. So bila kipas ni berpusing, dia akan menjana tenaga elektrik dan dapat menyalurkan tenaga elektrik ni kepada bandar dan juga pekan yang ada. Okey. Stesen jana kuasa nuklear. Okey, ini negara-negara besar, negara-negara maju. Contoh yang saya ambil yang paling mudah ialah Jepun lah. Sebab Jepun ni satu negara maju yang sangat hebat, yang mana pernah jadi kes tsunami di bahagian pantai negara tersebut. Mereka menggunakan sebahagian besar penggunaan elektrik negara Jepun adalah berdasarkan stesen jana kuasa nuklear. Okey, jadi ada satu kejadian tsunami tu menyebabkan stesen jana kuasa nuklear mereka ni telah musnah ataupun rosak. Mereka hanya mengambil masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 minggu saja untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab bila stesen jana kuasa nuklear ni dia rosak, dia akan menyebabkan bahan radiasi tu dia tersebar ke penduduk setempat. So memang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Tapi Jepun dengan teknologi yang ada, mereka dapat selesaikan masalah tu dalam masa 2 minggu ke 3 minggu lah. Maksudnya penduduk-penduduk dipindahkan, dalam masa yang sama mereka repair balik, dan dalam masa 2 ke 3 minggu macam tu dah selesai. Jadi dah tak ada risiko kepada penduduk-penduduk tempat. So memang sangat hebat lah. Di Malaysia belum sampai lagi tahap macam ni. Okay, stesen jana kuasa nuklear ni. Right. Bahan api fosil. Okay, bahan api fosil ialah bahan seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Ini adalah kaedah lama lah, sumber tenaga yang lama, dan dia juga adalah sumber tenaga yang menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Maksudnya kita kata dia kurang mesra alam lah, dia tidak mesra alam, dan juga kosnya tinggi. Petroleum, gas asli kan, macam kita pakai dekat kereta, macam kita pakai gas masak tu kan, itu semua adalah daripada bahan api fosil. Okey, ombak juga adalah satu sumber tenaga yang percuma. Okey, menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan tenaga elektrik. Dia lebih kurang macam air tadi, cuma ombak ni dia ambil daripada laut. Okey, kalau air tadi kita kena guna empangan. Empangan ni kita kena guna berkaitan dengan tasik. Tapi kalau ombak ni kita guna di dasar laut. Okey, boleh faham Okey, jadi ini kesimpulan dia berkaitan dengan tenaga dan sumbernya. Alright. Okey. Baik, saya teruskan satu lagi. Okey, bentuk tenaga. Alright, bentuk tenaga. Okey, yang tadi kita kata matahari kan adalah sumber tenaga. Jadi apakah tenaga yang dihasilkan? Matahari menghasilkan tenaga suria. Okey, tenaga suria ni diperoleh daripada matahari. Okey, baik. Seterusnya ialah tenaga haba. Okey, tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Apa-apa objek yang panas mesti ada haba. So itulah tenaga haba. Okey, cahaya. Tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. So objek yang memancarkan cahaya tu dia ada tenaga cahaya lah. Okey, baik.
seterusnya tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Alright. Ni kita dah belajar pada tajuk lepas. Okey, seterusnya ialah tenaga elektrik. Tenaga yang mengalir dalam ilitar elektrik yang lengkap. So macam kita pakai peralatan elektrik, semua ada tenaga elektrik dalam tu ya. Okey, seterusnya ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ni dia agak susah sikit, jadi cikgu kena explain lebih lah. Okey, tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan fosil, biojisim atau bateri. Okey, contoh kita nak main kereta mainan. Betul tak? Kereta mainan, kereta remote control tu kan, kita pakai bateri. Kita tak pakai elektrik yang kita kena plug dekat dinding kan. Tapi kita pakai bateri. So dalam bateri tu tersimpan tenaga kimia. Macam makanan yang kita makan, betul. Kita makan, kita dapat tenaga, betul. Cuba kalau kita tak makan, contohlah kita tak makan macam 2-3 hari, kita tak ada tenaga nak buat kerja sebab kita tak ada tenaga kimia. So makanan tu juga mengandungi tenaga kimia. Okey, kereta ayah kita. Okey, bila habis je, ayah kita akan pergi ke pam minyak, ke stesen minyak untuk isikan minyak petrol, betul. Sebab apa? Sebab kalau tak isi minyak petrol, kereta tak ada jalan, tak ada tenaga. Kan. Dan satu lagi, kalau awak tengok dekat rumah mak masak tu, dia ada guna gas, guna dapur gas kan, ada tong gas dalam tu kan. So tong gas itu adalah tenaga kimia juga, sebab dalam tong gas tu terdapat gas asli yang dapat menyalakan api. Okey, boleh faham ni yang ada di sekitar kita lah. Very simple saja. Okey, tenaga kinetik. Nama macam susah tapi sebenarnya simple je. Benda yang dipunyai tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa saja objek bergerak. Contoh kipas berpusing, awak sedang berlari. Betul. Semua tu ada tenaga kinetik. Jadi itulah tenaga kinetik lah. Bila dia bergerak, dia ada tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan. Okey, dia ada 3 keadaan. Okey, yang pertama sekali ialah tenaga yang disimpan pada objek berada di sesuatu ketinggian. Okey, maksudnya kalau semakin tinggi objek tu berada, dia akan mempunyai tenaga keupayaan lebih tinggi. Contoh, saya ambil contoh Okey, murid A berada di bawah, di hadapan dewan. Contohlah kan, di hadapan dewan. Okey. Okey, murid B berada di tingkat 4. Okey. So, murid B mempunyai tenaga keupayaan yang lebih berbanding dengan murid yang berada di tingkat bawah, tingkat dekat depan dewan tu. Sebab apa? Sebab dia berada murid B ni tadi berada di tempat yang tinggi. Semakin tinggi tenaga keupayaan dia. Contoh, lagi tinggi macam mana cikgu? Okey, contoh kalau kita naik belon udara kan, belon udara panas, ataupun kita naik kapal terbang, lagi tinggi. So lagi mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi Okey. So seterusnya ialah objek yang boleh diregang ataupun dimampakkan. Okey, objek yang boleh diregang ni sebenarnya ada 2 je, iaitu getah dan spring. Okey. So kalau kita regang ataupun kita mampakkan, spring ataupun getah tadi, dia akan melawan kita, betul. Sebab apa? Dia ada kecenderungan untuk kembali ke bentuk asal. Maksudnya dia akan lawan kita sebab dia nak kembali ke bentuk asal. Kalau kita tarik ke, kita mampat ke, dia mesti nak kembali ke bentuk asal dia. Itu adalah tenaga keupayaan. Dan tenaga keupayaan ni biasanya dia akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Ni dia punya pasangan dia. Okey. Dia tenaga keupayaan ni, contohlah kalau ada kita jatuhkan sesuatu barang daripada tingkat 4, objek tu akan jatuh ke bawah kan. So objek tu ada tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik sekali. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Ini adalah tenaga yang agak kompleks, yang mana tersimpan dalam bahan nuklear seperti uranium dan juga plutonium. Okey. So yang ni cikgu tak nak hurai lanjut sebab dia tidak begitu penting sangat. Okey. Alright. Jadi cikgu rasa sampai itu saja. Kalau ada apa-apa lagi, cikgu akan buat video seterusnya. Terima kasih.